Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai. Sebab kita dalam fasa shadow ban berterusan. Dan sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Okey. Baik, seperti yang anda semua maklum, Lim Kit Siang didakwa akan disiasat atau telah disiasat atau entah apalah oleh pihak polis atas satu kenyataan yang telah dibuat oleh beliau di luar negara. Dan lebih kuranglah tanpa masuk secara terperinci atau spesifik apa yang dikatakannya, Lim Kit Siang sentuh hakikat bahawa berdasarkan perlembagaan persekutuan, seorang bukan Cina, bukan Melayu, maknanya Cina ke India ke Kadazan Dusun ke apa ke, boleh menjadi Perdana Menteri. Dan sebenarnya Kit Siang sebelum ni dah lafaz benda-benda seumpama ni. Sebenarnya dia pun dah nyatakan hasrat ya, DAP supaya mungkin di satu masa nanti akan ada kemungkinan lah, dia kemungkinan lah, di mana orang terbuka kepada Perdana Menteri bukan Melayu. Baik. So ini telah menimbulkan satu rasa marah di kalangan orang Melayu Islam, actually di kalangan pemimpin Melayu Islam tertentu ya. Contohnya Ibrahim Ali Perkasa dan berbagai lagi. Dan saya pun baca kenyataan-kenyataannya dan saya pun faham mengapa ada rasa tidak puas hati. Dan hujah-hujah yang diberikan ini majoriti Melayu raja ya, sebab akhirnya nak jadi Perdana Menteri ke tidak, yang tentukan adalah yang di-Pertuan Agong, sekalipun anda ada majoriti. Maka contohnya jika seorang berbangsa Cina ada majoriti, sokongan majoriti, tetapi kemudian yang di-Pertuan Agong tolak, dia nak orang lain, so itu dibenarkan kerana dalam pada sama ada selepas pilihan raya umum ataupun seseorang Perdana Menteri letak jawatan, sebelum pelantikan Perdana Menteri baru, orang paling berkuasa di negara ini adalah yang di-Pertuan Agong, dan segalanya adalah atas budi bicara Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. So dia akan menentukan. So hujah-hujah itu dilontarkan, Agong akan tentukan, so ini negara Melayu, whatever, tanah Melayu dan sebagainya. Tetapi malangnya hujah-hujah itu, sorry to say, adalah lemah. Saya akan jelaskan. Sebenarnya Melayu Islam tidak faham ancaman sebenar, ataupun lebih tepat lagi perkara yang sebenar-benarnya harus membimbangkan Melayu Islam. Bukan hujah-hujah di sini majoriti dia Melayu, di sini agama rasmi dia ini, Agong ada, jangan ini hujah-hujah yang lebih bersifat menyokong mengapa tidak harus seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tidak harus berbeza dengan tidak boleh. Sebenarnya jangan terkejut, berdasarkan perlembagaan, bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri di negara ini. Dan Tun Mahathir pernah sebut benda ni bertahun-tahun dulu. Dia sebutnya sebagai satu peringatan kepada Melayu Islam bahawa ianya dibolehkan. So Kit Siang bukannya orang pertama yang sebut benda ni. Lama sebelum Kit Siang, Tun Mahathir pun pernah sebut. So benda tu betul, tetapi ancaman sebenar saya akan jelaskan sebentar lagi. So saya heran bila Lim Kit Siang sebenarnya disiasat. Now, saya faham bila orang buat laporan polis, siasatan dilakukan. Itu memang tak boleh kita halang pihak polis. Tetapi sekiranya ianya adalah sesuatu yang pihak berkuasa sendiri anggap sebagai sesuatu yang telah melanggar undang-undang, ini tidak betul. Kerana walaupun saya rasakan Kit Siang anti-Melayu, anti-Islam berdasarkan kata-kata dia sendiri, ya, okey, tetapi
saya ni jenis kalau betul saya kata betul. Dan ini Tun pernah lafazkan. So apa ancaman sebenarnya? Okey. Ancaman sebenar yang patut menjadi tumpuan adalah untuk Melayu Islam bangkit dengan satu kesedaran, iaitu memandangkan perkara ni boleh terjadi. Maka pertama, Melayu Islam tidak harus bertelagah lagi, perlu bersatu. Kerana masalah politik di negara ini bukannya puncanya DAP, bukannya puncanya orang lain, puncanya orang Melayu sendiri kerana dia suka bergaduh. Dia suka bergaduh. Dia berpecah. Seandainya dia tidak berpecah, DAP tak boleh bau pun. Tak boleh nak mimpi pun nak menang pilihan raya yang lepas. Tapi dia suka berpecah. Dan kemudian ada masalah tali barut. Dan kemudian ada masalah pemimpin yang hanya nak selamatkan tengkuk dia sampai dia bawa bahtera itu nak tenggelam. Seperti Zaid Hamidi. So masalahnya adalah Melayu Islam sendiri. So disebabkan itu, satu parti yang bukannya mewakili majoriti rakyat di Malaysia kini memegang kuasa yang terbesar di negara, iaitu DAP. So kalau kita berdasarkan perlembagaan semata-mata, ya, tidak mustahil seorang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri satu masa nanti. So patutnya orang Melayu buka mata, cari jalan nak kembali mentadbir negara. Kemudian pastikan ada majoriti 2/3. Kemudian pindah perlembagaan supaya perlembagaan menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada Melayu Islam. Itu perlu jadi tumpuannya. Itu perlu jadi tumpuannya. Dan untuk perkara ini dijayakan, mesti ada penyatuan menyeluruh. Untuk penyatuan menyeluruh, orang-orang seperti pihak yang cuba selamatkan tengkuk sehingga sanggup membawa bahtera parti itu tenggelam, perlu diusir. Itulah pengkhianat sebenar. Jadi bila anda marah Kit Siang, saya pelik sebab apa yang Kit Siang katakan betul. Sepatutnya anda marah mereka yang sedang menghalang penyatuan Melayu Islam. Kerana selagi Melayu Islam tidak bersatu, benda ni boleh terjadi. Tambah pula, akan ada persempadanan semula jika pentadbiran ini terus berkuasa. Persempadanan semula ini akan menyaksikan kemungkinan kawasan-kawasan kuat DAP dipecah. Majoriti yang besar, 70, 80, 100 ribu majoriti besar semua kawasan dia dipecah. Daripada 1 kerusi jadi 3 kerusi, tengok-tengok DAP ada 20 hingga 25 kerusi tambahan sebagai contoh. Bila benda tu dah berlaku, akan sampai tahap Pakatan Harapan, dia memang akan bentuk kerajaan kalau ada PRU. Walaupun sokongan PKR dan amanah di kalangan orang Melayu Islam merosot, dia hilang 4-5 kerusi, dia hilang 10-15 kerusi. Tapi dengan bertambahan kerusi-kerusi DAP, dengan perpecahan kerusi-kerusi majoriti Melayu yang kuat perikatan, supaya perikatan jadi lemah, Pakatan semestinya akan berkuasa. Dan pengaruh dia akan berkembang. Bila dia jadi cukup besar, walaupun Melayu Islam majoriti, tapi Pakatan akan mengawal negara dengan ketat. Dan selepas itu, bila benda dah jadi stabil, bila Pakatan Harapan tidak boleh diganggu-gugat, mungkin 2 pilihan raya akan datang, mungkin PRU 18. Tidak ada sesiapa boleh merungut jika tiba-tiba ada usaha menaikkan seorang Perdana Menteri di kalangan bukan Melayu. Now, of course, yang di-Pertuan Agong boleh halang. Tetapi tidak ada sesiapa boleh menghalang usaha untuk cuba menaikkan seorang Perdana Menteri bukan Melayu. So, lagi sekali, ancaman sebenarnya adalah di kalangan Melayu Islam sendiri, iaitu mereka yang menghalang penyatuan menyeluruh. Bukannya Lim Kit Siang.
Ya. Sebenarnya kejadian ini adalah untuk menggerakkan hati kita ke arah kebenaran, supaya kita nampak dengan jelas ancaman yang bakal menimpa jika kita tidak sedar diri. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.